Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk Matematik Tambahan Tingkatan 4, topik Indeks, Set dan Logaritma. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi dan terima kasih sebab ramai yang awal masuk pagi ni. So, untuk pagi ni kita akan teruskan pembelajaran untuk matematik tambahan bab 4. Indeks, set dan logaritma. Okay, awak boleh buka buku teks muka surat 104. Okay, so untuk hari ini hasil pembelajaran kita ialah satu sahaja. Saya tak nak ambil banyak sebab excuse me, untuk set ini benda baru bagi awak. So, bila benda baru, pengetahuan-pengetahuan lama dia akan recall balik. Nak recall balik pengetahuan-pengetahuan lama itu satu hal lagi. Lepas tu nak belajar konsep baru lagi satu hal lagi. Lepas tu nak apply semua benda yang awak dah belajar itu pun satu hal. So, dia jadi macam clash dekat otak awak. So, saya tak nak bagi macam banyak sangat. Sebab untuk menyelesaikan masalah, dia lagi test lagi kita punya pemikiran. Okay, so untuk hari ini saya cuma tengok satu ini sahaja mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set dengan menisbahkan penyebut. Okay. So, pertama sekali kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan penyebut nombor tak nisbah. Untuk pecahan, kita ada yang pertama sekali yang di atas pecahan ialah pengangka dan di bawah dia adalah penyebut. So, untuk menisbahkan penyebut nombor tak nisbah ini, kita lebih fokus kepada penyebut, iaitu sebutan yang berada di bawah pecahan itu. So, macam mana yang dimaksudkan simbol pula, penyebut nombor tak nisbah? Kan contoh pecahan yang awak biasa nampak ialah 1/4, 1/6, 3/5. Itu ialah pecahan biasa. So, kalau penyebut nombor tak nisbah, bentuk dia macam ini. So, maksudnya penyebutnya mengandungi set. So, itu adalah yang dimaksudkan dengan penyebut nombor tak nisbah. Dia mengandungi set. So, yang pertama dekat sini contohnya 1/m set A. Yang kedua, 1/m set A tambah n set B. Dan yang ketiga, 1/m set A tolak n set B. Dengan keadaan m dan n ialah integer. Maksudnya m dan n itu dia boleh jadi nilai positif, dia boleh jadi nilai negatif. Manakala untuk nilai A dan nilai B, dia mesti positif. Okay, awak belum belajar lagi silibus kalau ada set negatif. Nombor kompleks itu awak belum tengok lagi. So, untuk silibus awak, semua untuk nilai A dan nilai B itu semuanya adalah positif. Okay, ini adalah contoh untuk penyebut nombor tak nisbah. Yang atas ini adalah pengangka dan yang di bawah ini adalah penyebut. Okay. So, peraturan menisbahkan penyebut. Untuk menisbahkan penyebut, dia ada peraturan dia. Sebab kita nak tengok kepada yang di bawah, penyebut yang di bawah ini. So, mendarab pengangka dan penyebut dengan set conjugate. Supaya set dihapuskan daripada penyebutnya. So, dekat sini perkataan baru bagi awak ialah conjugate. Conjugate itu maksudnya ialah pasangan yang bertentangan. Okey, pengangka penyebut didarabkan dengan set conjugate supaya set itu dapat dihapuskan. Itu tujuan kita mendarabkan dia dengan set conjugate. Okey, kalau set conjugate, macam mana set conjugate? Saya ringkaskan dekat sini. Okey, kita ada set dan kita ada set conjugate. Kalau set kita adalah M set A, conjugate-nya adalah M set A. Yang ini senang. Sebab dia adalah diri dia sendiri, dia cuma individu seorang-seorang saja, dia tidak ada operasi. Dia tidak ada operasi, so conjugate dia hanyalah dirinya sendiri. Okey, yang kedua, sekiranya dia macam ini. M set A tambah N set B. So, sekiranya set penyebut, kita sekarang ini bincang pasal penyebut. Sekiranya set penyebut kita adalah M set A tambah N set B, set conjugate-nya adalah M set A tolak N set B. So, ini yang dimaksudkan conjugate. Maksudnya pasangan yang bertentangan. So, kalau positif,
pasangannya adalah negatif. Okey? So, awak rasa kalau negatif, mestilah pasangannya positif. So, dekat sini, operasi dia negatif. So, pasangan dia adalah positif. So, M set A tolak N set B, set conjugate-nya ialah M set A tambah N set B. Yang ini memadai awak tahu. Yang mana yang saya maksudkan adalah set conjugate, maksudnya operasi yang bertentangan, melainkan dengan ini. Sebab dirinya sendiri. Bila dia seorang-seorang, conjugate-nya adalah diri dia sendiri. Okey? Ini yang dimasukkan dengan set conjugate. Okey. Saya terus tengok contoh. Contoh 14 muka surat 104. Awak boleh tengok muka surat 104. Okey, nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. Okey, soalan dia dekat sini ada dua. Yang pertama, nisbahkan penyebut dan permudahkan. Okey, kalau nak nisbahkan tadi, apa yang kita perlu buat? Clarissa Fiora. Okey, apa yang kita perlu buat untuk menisbahkan penyebut? Kita darabkan dengan set conjugate. So, dekat sini, kita ada 1/5 set 3. Macam mana kita nak permudahkan? Kita perlu darabkan dengan set conjugate. Awak tengok penyebut awak sekarang ini, penyebut kita adalah diri dia sendiri. So, bila diri dia sendiri, set conjugate-nya pun adalah diri dia sendiri. Darabkan dengan conjugate. Set conjugate dia panggil. So, kenapa dia jadi pengangka dan penyebut macam ini? Sebab dekat sini, secara teorinya, dekat belakang ini ada darab 1. Secara teorinya, secara matematiknya. So, bila awak nak kira, awak tak boleh terus macam 5/3 darab 5/3 macam ini. Yang ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Yang ini datang daripada mana? Tak boleh macam itu. So, macam mana kita nak jadikan dia valid, sah? Kita darabkan dengan 1. Macam mana nak jadikan dia 1? Kita tahu untuk 5/3 tadi, conjugate-nya adalah diri dia sendiri, betul? So, macam mana nak jadikan dia 1? So, 5/3 per 5/3. Itulah dia punya validity. Dia punya validity pula. Dia punya, macam saya cakap, kenapa dia boleh jadi 5/3 macam itu? Kenapa dia tak boleh 5/3 sahaja? Yang ini dia tak boleh sebab dia tak boleh macam tiba-tiba datang. Dia mesti ada alasan kenapa kita nak darabkan dia dengan 5/3. So, untuk darabkan 5/3, dia tak boleh 5/3 sorang-sorang. Dia mesti macam sah di sisi undang-undang matematik. Macam itu. So, untuk undang-undang matematik dekat belakang ini sebenarnya ada darab 1. 1 itu dia tak nampak. So, macam mana kita nak jadikan dia sah? 5/3, 1. Macam mana nak jadikan dia 1? So, kita buat dia dalam bentuk pecahan macam ini. So, 5/3 per 5/3. Inilah yang dimaksudkan dengan darabkan dengan conjugate. Okay. So, saya teruskan. Ini maksud nisbahkan penyebut. Dan yang kedua, dia kata permudahkan. Okay, bila permudahkan, kita dah tengok minggu lepas. Kalau operasi darab melibatkan pecahan, senang saja. Ini awak sudah belajar juga. Contohnya macam ini. Kalau A per B darab N per N. Operasi darab. Apa yang kita perlu buat, dia terus darabkan sahaja. So, maksudnya dekat sini, kita darabkan sahaja 1 darab 5/3, awak akan dapat 5/3. Dan yang di bawah ini, 5/3 darab 5/3, 5/3 kuasa 2. Okay, ini darab bukan tambah. Kalau tambah, dia tak berubah apa-apa. Ini darab. So, kalau darab, pengangka, darab pengangka, penyebut, darab penyebut. Pecahan ini awak dah belajar. Untuk darab, saya rasa sekolah rendah dah belajar. So, dekat sini dia minta awak permudahkan. Ada banyak benda yang awak sudah recall. Baru satu contoh soalan. Okay, so dekat sini yang mana boleh dipermudahkan, yang dekat atas ini dia tinggalkan diri sendiri. Tak ada berlaku apa-apa. Yang dekat bawah ini. 5/3 kuasa 2. So, untuk 5/3 kuasa 2 ini, bila awak permudahkan, awak akan dapat 25 darab 3. 5 kuasa 2, awak akan dapat 25. Set 3 kuasa 2, awak akan dapat 3. Awak boleh tekan kalkulator sekarang, awak masukkan dalam kurungan macam ini. Okay, kurungan set 3
kuasa 2. Ini adalah indeks juga sebenarnya. Awak dah belajar indeks dekat form 3. Bila ini boleh cancel. Set 3 boleh cancel, dia akan jadi 3. Okay, yang mana boleh dipermudahkan lagi, yang dekat atas ini tak boleh dipermudahkan. So, biarkan kita permudahkan yang dekat bawah ini. So, dapatlah 5 set 3 per 75. Boleh lagi ke tidak dipermudahkan? Boleh. Sebab dekat sini 5 dan 75 ini adalah GSTK. Dia punya gandaan. So, awak permudahkan 5 ini jadi 1, 75 ini jadi 15. Dapatlah jawapan akhir set 3 per 15. Ini adalah kita punya selepas dinisbahkan penyebut dan dipermudahkan. Macam itu. Itu dia punya proses. Excuse me. Okay? Okay ke tidak ni? Sebelum kita tengok contoh yang lebih kompleks. Sekarang ini senang. Dia punya penyebut adalah diri dia sendiri. So, bila diri dia sendiri, dia tak banyak songeh sangat. Kita darabkan saja dengan diri dia sendiri. Okay, kita tengok contoh 2. 1 per 7 set 2 tambah 5 set 3. Okay, soalan dia masih sama, nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. Okay, kita tadi sudah tengok untuk conjugate. Conjugate maksudnya pasangan yang bertentangan. Kita tengok dia punya penyebut. So, penyebut kita dekat sini adalah tambah. So, pasangan yang bertentangan dia adalah 7 set 2 tolak. Kenapa saya conteng dekat situ? Tak apalah. Tolak 5 set 3. Itu dia punya pasangan bertentangan. So, kita pergi ke penyelesaian. Ini kita punya soalan. So, bila kita darab, kita tak boleh darabkan dengan satu ini sahaja. Kita tak boleh darabkan dengan ini. Dia mesti ada pengangka dan penyebut. Macam yang saya jelaskan tadi. Supaya dia macam mematuhi undang-undang dan peraturan matematik. Matematik pun ada undang-undang dia juga. So, ini kita darabkan dengan conjugate. So, conjugate kita tadi adalah 7 set 2 tolak 5 set 3. So, bila kita nak darabkan, dia mesti sah. Macam mana nak jadikan dia sah? So, dia sah apabila pengangka dan penyebut dia sama. So, 7 set 2 tolak 5 set 3 per 7 set 2 tolak 5 set 3. Okay, sekarang ini adalah operasi darab. So, kalau operasi darab, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. So, 1 darab 7 set 2 tolak 5 set 3, kita akan dapat 7 set 2 tolak 5 set 3. Kemudian yang dekat bawah ini adalah 7 set 2 tambah 5 set 3 darab 7 set 2 tolak 5 set 3. Ini. Okay, awak tak boleh macam contoh 1 tadi. Kalau contoh 1 tadi, awak boleh letak kuasa 2. Sebab dia adalah individu yang sama. Sekarang ini dia bukan individu yang sama. Dekat sini dia ada tambah, dekat sini dia ada tolak. So, awak tak boleh letak kuasa 2 semudah itu. No. So, dia jadi macam ini. Tambah, tolak. Kita nak permudahkan dia. Okay, awak tengok dekat sini, ini adalah dia punya shortcut. Dia punya shortcut yang awak sudah belajar, mungkin saya rasa dekat tingkatan 2 dulu. 2 atau 3 lah awak dah belajar. So, untuk shortcut, sekiranya sebutan A tambah sebutan B, darab sebutan A, tolak sebutan B, awak terus boleh buat shortcut A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini adalah shortcut. Okay, kalau awak hafal shortcut ini, bagus. Itu adalah awak punya kelebihan. Kalau awak tidak hafal shortcut ini, awak buat macam biasa. Buat macam biasa macam mana? A darab dengan A, awak akan dapat A kuasa 2. A darab dengan negatif B, awak akan dapat negatif AB. Positif A darab dengan A, awak akan dapat positif AB. Positif B darab dengan negatif B, awak akan dapat negatif B kuasa 2. So, awak permudahkan. Yang ini boleh dihapuskan. So, dapatlah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Boleh. Tak jadi masalah kalau awak nak kembangkan. Tapi, saya nasihatkan untuk admit, awak mesti tahu shortcut ini.
Sebab dalam conjugate ini, kalau awak kembangkan, otak awak akan jadi makin bingung sebab semakin banyak benda set yang awak jumpa. So, saya nasihatkan awak hafal shortcut ini. So, sekarang ini kita ada A tambah B, A tolak B. Betul? So, kita apply shortcut tadi. Bila awak apply shortcut tadi, dia jadi macam ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, yang atas ini tadi dia masih diri dia sendiri. Sebab kita tak kacau. Yang bawah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Shortcut. Okay? Semalam saya fikir nak tunjuk ke tidak untuk pengembangan ini. Tapi bila saya tunjukkan, dia macam jadi makin panjang. Bila jadi makin panjang, saya risau awak jadi blur. Jadi macam banyak sangat masuk dalam kepala. So, saya bagilah benda ini. Okay? Saya bagi benda ini. Okay, so sekarang macam mana kita nak permudahkan? Sekarang ini dalam otak kita nak permudahkan sahaja. Permudahkan sahaja. So, yang atas ini kita biarkan sebab dia masih diri sendiri. Kita tak kacau. Yang bawah ini permudahkan. Yang bawah ini sama macam contoh 1 tadi. So, dia akan jadi 7 kuasa 2, 49 darab dengan 2. Dia jadi macam ini. Okay, so bila awak permudahkan, 7 set 2, kuasa 2, 7 kuasa 2 awak akan dapat 49. Dan set dengan kuasa 2 itu kita boleh mansuhkan. So dapatlah 49, 2. Kemudian 5 set 3 kuasa 2. Bila permudahkan, 5 kuasa 2 dapat 25. Kemudian 3 set 3 kuasa 2. Set dengan kuasa 2 boleh dimansuhkan, dia akan dapat 3. So dapatlah yang dekat bawah ini. Ini indeks ini awak sudah belajar dekat tingkatan 3. Okey. So sekarang kita permudahkan lagi. Itu. Lepas kita menisbahkan, ini menisbahkan, kita permudahkan. Yang mana boleh dipermudahkan? Yang dekat atas pengangka ini dia masih lagi pengangka macam itu sebab tak boleh nak buat apa dah. Nak permudah pun tak boleh sebab set dia tak serupa, tak boleh dipermudahkan. So, yang bawah ini awak boleh tekan kalkulator sahaja. 49 darab 2, awak akan dapat 96. 96 tolak 75, dapatlah 23. Boleh lagi tak dipermudahkan? Saya rasa macam tak boleh je ni. So, kalau tidak boleh, biarkan. Kejap, saya tengok buku teks dulu. Ya, tak boleh dipermudahkan. So, kalau tak boleh dipermudahkan, stop. Macam itu sahaja. Okey, so contoh seterusnya. Contoh 3. 1/2 set 3 tolak 5 set 7. Okey, soalan minta nisbahkan penyebut. Itu yang pertama dia minta. Dan yang kedua, permudahkan. Maksudnya kita ulang step yang sama macam tadi. So, pertama sekali awak kenal pasti dia punya penyebut dan conjugate-nya. Conjugate-nya dekat sini adalah 2 set 3 tambah 5 set 7. Itu conjugate-nya. So, untuk menyelesaikan, untuk menisbahkan penyebut ini, awak darabkan dulu dengan conjugate-nya. So, ini tadi kita punya soalan. Darabkan dengan conjugate, dia akan jadi tambah. Conjugate ialah pasangan yang bertentangan. So, pasangan dia dekat sini. 2 set 3 tambah 5 set 7 per 2 set 3 tambah 5 per 7. Mesti dia valid. Macam yang saya explain tadi. Kenapa dia jadi macam ini. Okay. So, operasi darab masih sama. 1 darab dengan 2 set 3 tambah 5 set 7. Kita akan dapat balik 2 set 3 tambah 5 set 7. Per, yang dekat bawah ini kita salin balik dulu. Tujuan saya salin balik ini supaya saya nampak bentuk dia. Kalau nak selesaikan terus pun boleh, tak jadi masalah. Tapi saya tidak galakkan. Takut nanti cuai. Okay, so dekat sini kita ada A tolak B. A tambah B. So, kita boleh apply balik shortcut yang ini. Ini adalah shortcut. So, bila awak apply shortcut itu, kita akan dapat. Okay, saya tulis dekat sini. A adalah 2 set 3. Dan B adalah 5 set 7. So, kita akan dapat 2 set 3 tambah 5 set 7 sebab pengangkal dia kita tak dapat nak permudahkan. Per
2/3 kurungan kuasa 2 tolak 5/7 kurungan kuasa 2. Ini selepas kita apply shortcut. Ini shortcut kita tadi. A kuasa 2 tolak 5 tolak B kuasa 2. Okey, kemudian kita permudahkan. Kalau operasan step dia sama. So, dekat sini kita permudahkan. Untuk permudahkan, yang bawah ini sahaja. So, 2 kuasa 2 akan dapat 4. Setiga kuasa 2 akan dapat 3. So, kita akan dapat 4 kurungan 3. Tolak 5 kuasa 2 akan dapat 25. 7 kuasa 2 akan dapat 7. Okey, so dekat sini, seterusnya kita permudahkan lagi. Yang boleh dipermudahkan adalah penyebut yang dekat bawah ini. So, dapatlah dekat sini 2. Ke saya salah tulis ni? Sekejap 104. Betul? Saya lupa tanda negatif. Okey, so dekat sini kita akan dapat 2/3 tambah 5/7. Dekat sini saya lupa tanda negatif. Sebab dekat sini awak akan dapat 4/3 pula. 4 kurungan 3 tolak 25 kurungan 7, awak akan dapat negatif 163. So, dekat sini awak akan dapat negatif 163. Okey, sekejap. Saya nak padam dulu. Okey, dia akan dapat negatif 163. Okey, dekat bawah ni. So, jawapan kamu, awak tak boleh biarkan penyebut kamu negatif macam ini. So, jawapan akhir kamu mesti tulis negatif dekat depan. Ini saya percaya cikgu awak sudah cakap. 163. Kalau awak biarkan jawapan awak macam ini adalah belum lengkap. Maksudnya jawapan awak betul, tapi dia belum lengkap. Yang mana lengkap, negatif letak dekat depan. Ini barulah lengkap. Okey?